أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sedang pendengar sekalian, Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, kullu amal ibni Adam yudha'afu lahu al-hasanah bi'ashri amthaliha. Qala ta'ala illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u al-insanu ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Lis-sha'imi farhatan. Farhatun 'inda al-iftarih, farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wa al-khulufu min fami as-sha'im 'inda Allah atyab min rihil misk. Sebuah hadis sekalian yang mana Nabi mengatakan setiap amalan anak Adam itu yang beriman kepada Allah, Muslim, ianya pasti akan digandakan. Yang wajibnya digandakan juga, yang sunatnya juga akan digandakan juga. Digandakan kepada 10 kali gandaan. Baik. Melainkan Allah mengatakan bagi ibadah puasa ianya adalah milik aku, fa innahu li, ia untuk aku, wa ana ajzi bih, dan aku lah yang akan memberikan balasan untuknya. Bermaksud bahawa puasa ini tidak seperti amalan lain yang memiliki gandaan yang khusus 10, 50 hingga 700. Tapi Allah mengatakan melainkan puasa ini adalah untuk aku dan akulah yang akan menggandakannya sendiri. Yang kita faham Allah akan menggandakan lebih daripada itu. Maka Nabi mengatakan lagi, kerana apa? Kerana insan tersebut meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, meninggalkan syahwatnya kerana aku, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk shaim itu, untuk yang berpuasa itu, dua kegembiraan. Gembira ketika buka puasa, ya. Gembira juga ketika bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Nabi mengatakan lagi, dan mulut atau bau mulut mereka yang berpuasa tersebut adalah lebih indah dan lebih cantik dan lebih wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding wangian kasturi. Ini merupakan sebuah hadis sekalian yang jikalau kita memiliki iman terhadap Ramadan, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan merasakan hadis ini begitu berharga untuk kita. Bahawa Allah menjanjikan kepada kita bahawasanya pahala untuk mereka yang berpuasa dikhususkan oleh Allah untuk memberikannya, dan kita yakin ia merupakan pahala yang lebih besar gandaannya berbanding pahala-pahala ibadah yang lain yang pastinya ianya dikerjakan dengan ikhlas, dikerjakan dengan cukup rukun dan syaratnya, dan dikerjakan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja memiliki gambaran jisim ataupun badan ataupun fizikalnya, yakni berpuasa menahan lapar dan dahaga, juga menahan syahwat dan juga anggota kita daripada berterusan mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah mengatakan lagi, kerana apa Allah membalas demikian? Kerana insan itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan keinginan makan dan minumnya. Dan kita faham bahawasanya syahwat ini selagi ia berada dalam diri manusia, ia akan menjadi perenggang ataupun penghalang antara manusia dan Tuhannya. Oleh itu, bagi mereka yang ingin mencapai keredaan Tuhannya, adalah ia merenggangkan dirinya dengan syahwat. Dan Ramadan merupakan bulan untuk kita merenggangkan, meninggalkan syahwat kita untuk seketika. Mudah-mudahan ia akan membentuk takwa dari diri kita. Maka Allah menghargai hamba tersebut yang meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga Allah menjadikan dua kegembiraan. Pertamanya gembira ketika hendak buka puasa, ya, kerana ingin makan, kita lapar ketika itu pastinya. Dan yang kedua kerana gembira ataupun kegembiraan ketika dia pulang ke rahmatullah dan dia bertemu Allah. Allah mengatakan, kamu insan yang berpuasa, kamu ada syurga yang khusus dipanggil Rayyan. Rayyan inilah mereka ataupun syurga yang dijanjikan untuk mereka yang berpuasa, dengan puasa yang sebenar-benar puasa, puasa yang kita katakan yang sempurna. Maka Allah menjanjikan untuk mereka Ar-Rayyan, syurga yang khusus untuk mereka yang berpuasa yang sempurna. Maka Allah mengatakan lagi, Nabi mengatakan lagi, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu yang kita faham tidak makan, tidak minum, tidak bercakap mungkin, menjaga suara, menjaga mulutnya, menjaga dosa mulutnya,
ia pastinya akan menimbulkan bau yang tak baik bagi manusia. Tapi kita faham kita yang manusia memiliki banyak kelemahan, banyak kekurangan, tapi Allah mengatakan itulah bau yang lebih indah bagi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding bau kasturi yang lebih cantik bagi kita. Kerana apa? Kerana Allah tidak menilai kepada fizikal hamba-Nya. Allah mencipta hamba-Nya. Allah menjadikan hamba, menjadikan tubuhnya, menjadikan segala-galanya. Tapi Allah menghargai pengorbanan hamba-Nya yang berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala, berpuasa dengan baik, menahan nafsunya, menahan syahwatnya, menahan makan, minum dan sebagainya. Itulah Allah lebih hargai. Allah tidak peduli apakah baunya, kerana Allah yang menciptakan bau tersebut. Maka Allah menukarkan segala bau itu kepada bau yang lebih harum daripada kasturi sebagai penghargaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang taat dan patuh pada perintah Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan hadis yang kalau kita faham dengan mendalam akan mendorong kita untuk terus untuk menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Dan kita gambarkan Ramadan ini bulan yang sukar, bulan yang penat atau bulan yang mencabar, yang dari pandangan yang negatif, tidak. Tapi bulan yang sebenarnya menjanjikan ganjaran, menjanjikan tarbiyah, menjanjikan takwa kepada kita jikalau kita beriman, imanan, dan juga jikalau kita ihtisaban, kita benar-benar mengharapkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya akan kita dapat menerusi pembacaan, menerusi ibadah, menerusi pemikiran, menerusi tafakkur, menerusi hadis Nabi, dan kita akan nampak dan Allah akan bukakan kepada kita kefahaman bagaimana untuk kita mencapai Ramadan yang sempurna, menerusi puasa, tarawihnya, tahajudnya, zikir dan doanya. InsyaAllah kita akan tergolong dalam golongan yang betul-betul Allah pilih. Allah mengatakan wa ana ajzibi, akulah yang akan membalasnya dengan pahala yang tidak ada terhad ataupun tidak ada keterhadan baginya. Oleh itu wajib bagi kita sekalian yang beriman kepada Allah, inginkan kebaikan takwa itu berhasil pada bulan puasa ini, berusahalah kita untuk kita mencantikkan puasa kita, jadikan puasa yang sempurna, puasa yang bebas daripada maksiat yang nyata dan juga maksiat yang tersembunyi hati kita dan sebagainya. Apatah lagi maksiat yang besar, iaitu makan dan minum ketika puasa, itu confirmlah maksiat yang besar. Tinggalkan segala-galanya, insya-Allah ia akan mendorong kita untuk menjadi insan yang bertakwa, yang merupakan motif ataupun objektif untuk puasa sendiri, la'allakum tattaqun. Insya-Allah kita mohon kita digolongkan dalam golongan yang bertakwa insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.